Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bersama saya Cikgu Afzan bagi meneruskan sesi PDP kita pada tahun 2021 di mana saya akan mengajar pelajar tingkatan 3 hikmah beberapa orang dan begitu juga dengan tingkatan 3 mawadah beberapa orang yang mana kita telah mengagihkan antara saya, Cikgu Azrul dan juga Cikgu Faridah. Jadi, kepada pelajar yang terpilih untuk masuk ke kelas saya, selamat datang dan bertemu kembali bagi sesi PDPR bagi tahun 2021. Okey, baiklah. Cikgu hari ini kena buat video ini untuk melaksanakan PDPR kerana pada masa yang sama kita ada masalah pertemuan jadual dengan tingkatan 5 di mana saya juga mengajar tingkatan 5. Jadi untuk tempoh sebelum pelajar menduduki SPM, selagi tiada perubahan jadual, kita akan gunakan kaedah penggunaan YouTube ini untuk memudahkan pelajar membuat ulang kaji. Okey, baiklah. Okey, untuk meneruskan sesi PDP tahun 2021 ini, cikgu akan merujuk beberapa dokumen sebagai rujukan sumber saya, iaitu DSKP, RPT, buku teks, dokumentasi pembangunan produk. Jadi 4 dokumen ni yang saya akan rujuk. Jadi SKP di mana ia merupakan satu dokumen rujukan yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk sebagai apa yang saya kena ajar pelajar mesti ikut apa yang ada dalam DSKP tersebut sebagai panduan kepada saya untuk mengajar sepanjang tahun 2021 ini. Begitu juga dengan RPT di mana RPT ini adalah rancangan pengajaran tahunan yang mana saya telah menyusun mengikut topik-topik yang terdapat dalam tajuk tingkatan 3. Termasuklah dengan cutinya, dengan peperiksaannya. Okey. Okey, seterusnya buku yang digunakan adalah buku teks. Okey, saya harap semua pelajar ada buku teks lah ya. Dan dokumen yang keempatnya adalah dokumen itu dokumentasi pembangunan produk, iaitu dokumen ni adalah khas ya untuk melaksanakan modul 2, yang mana modul 2 itu sebenarnya kalau ikutkan semasa kita buat PT3 akhir tahun 2019 tu, kita telah membuat projek untuk modul 2. Jadi di modul 2 tu ada dokumen yang kena buat mengikut dokumentasi pembangunan produk. Okey. So saya akan terangkan lagi lah untuk dengan lebih jelas bila kita jumpa apa dia dokumentasi pembangunan produk. Baiklah. Okey, ini adalah DSKP lah. DSKP tingkatan 3 yang saya gunakan sebagai panduan untuk mengajar pelajar tingkatan 3 bagi RBT di bawah KSSSM. Okey, seterusnya. Okey, apa yang terkandung dalam DSKP? Okey, pelajar-pelajar tingkatan 3 akan mempelajari 3 tajuk. Kita panggil modul ya, iaitu ada 3 modul, iaitu aplikasi teknologi, pembangunan produk dan juga peranan reka bentuk dalam perniagaan. Okey, kita lihat kepada aplikasi teknologi, iaitu 1.1 di mana pelajar akan mengenali reka bentuk elektromekatronik. Okey, nampak tak? Elektromekatronik iaitu gabungan elektrik, mekatronik iaitu mechanical dan juga elektronik itu adalah elektronik. Okey, iaitu elektrik. Mechanical tu seperti kalau pelajar masih ingat gear. Kita belajar apa lagi? Banyak kan dalam mekatronik tersebut, iaitu dan juga elektronik seperti Arduino dan juga magnet code. Okey, so sekarang kalau kita lihat kepada dia punya jam kredit dia adalah sebanyak 14 jam kredit. Di mana 14 jam kredit ni, iaitu kalau satu minggu kita cikgu mengajar awak 2 jam. Maksudnya kalau kena selesaikan 14 jam kredit, maksudnya selama 7 hari cikgu kena selesaikan tajuk ini. Okey, selama 7 hari. Okey, seterusnya yang kedua adalah pembangunan produk, iaitu penghasilan produk. Okey, tajuk ini memerlukan kredit hours sebanyak 44 jam. Maksudnya kalau seminggu 2 jam, maka kita kena selesaikan dalam tempoh 22
minggu. Yang mana tajuk ini nampak macam sikit kan, kecil je, 3 tajuk je kita. Tapi untuk modul 2 ni sangat banyak tugasan yang pelajar kena selesaikan. Yang ini adalah saya kata kita kena rujuk pada dokumen pembangunan produk. Okey, seterusnya adalah tajuk yang ketiga, iaitu tajuk peranan reka bentuk dalam perniagaan. Di mana tajuk ini memerlukan jam kredit sebanyak 6 jam, iaitu pelajar kena tahu tentang reka bentuk sebagai instrumen pemasaran. Iaitu apabila pelajar telah sediakan produk, dah buat produk, dah hasilkan produk, pelajar kena jual ataupun kena pasarkan produk tersebut. Bagaimana untuk kita nak memberitahu kepada orang bahawa kita telah menjual atau menghasilkan produk tersebut. Jadi kita kena buat pemasaran. Okey? Jadi dalam tajuk ini, cikgu akan ajar kaedah-kaedah yang digunakan untuk menyediakan instrumen pemasaran. Okey, so kita akan selesaikanlah kesemua 64 jam yang telah saya muatkan dalam RPT, itu rancangan pengajaran tahunan. Okey, seterusnya kita lihat kepada dalam SKP, pelajar akan menguasai beberapa tahap penguasaan dalam ketiga-tiga modul ini. Untuk tahap penguasaan bagi modul 1, iaitu modul aplikasi teknologi, iaitu pelajar kena tahu TP1 menyatakan maksud reka bentuk mekatronik. TP2 menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada. Ketiga, TP3 melakar dan melabel gambar raja blok produk yang hendak diubah suai. TP4 menganalisis elemen mekatronik yang ada pada produk. TP5 iaitu menilai kekuatan dan kelemahan produk yang telah diubah suai serta memberi cadangan untuk penambahbaikan. Dan tahap penguasaan 6 adalah membuat pengubahsuaian pada produk berdasarkan lakaran secara kreatif. Okey, nampak tak? Dalam tajuk ini, pelajar kena kuasai ada 6 tahap penguasaan yang mana akhirnya pelajar boleh mengubah suai produk yang sedia ada di pasaran dengan membuat lakaran yang mana bermula dengan satu lakaran ataupun kena tahu apa dia fungsi produk yang sedia ada dan kita kena gabungkan menjadi produk yang lain ataupun kita ubah suai yang mana kita kena tahu dengan pengubahsuaian tersebut kita kena tahu kelemahan dan juga kekuatan produk yang akan kita ubah suaikan tersebut. Okey, seterusnya untuk modul yang kedua, iaitu modul pembangunan produk, juga pelajar kena capai tahap penguasaan 1 hingga tahap penguasaan 6. Iaitu pertama, tahap penguasaan 1, TP1, iaitu menyatakan fungsi produk yang akan dihasilkan. TP2, menerangkan lakaran idea awal yang mengintegrasikan teknologi dalam reka bentuk produk. TP3, mengaplikasikan jadual kerja untuk pembangunan produk. TP4, menganalisis lakaran produk dari aspek elemen dan prinsip reka bentuk. TP5, menjustifikasikan penambahbaikan produk berdasarkan analisis lakaran. Dan TP6, menghasilkan produk yang mencapai objektif dan membuat dokumentasi secara sistematik. Okay, nampak tak? Akhir sekali kita kena buat dokumentasi. Inilah sekali tadi yang mana kita kena rujuk dokumen pembangunan produk. Okey. So, dalam tajuk ini pelajar akan membuat apa tadi? Dia kata menyatakan fungsi produk yang akan dihasilkan. So, pelajar kena fikir apa produk yang pelajar akan hasilkan. So, lepas tu kena buat apa? Kena buat lakaran idea. Ingat masa form 1 kita belajar tajuk lakaran, betul? Okey, lepas tu dia kata mengaplikasikan jadual kerja untuk pembangunan produk. So, pelajar kena buat jadual kerja sepanjang tempoh 22 minggu tersebut. Okey. Sebab tadi kita belajar kita buat dia punya dia punya jam dia adalah 44 jam kan. Jadi kalau seminggu 2 jam, maksudnya kita kena habiskan tempoh 22 jam. So kena masukkan dalam jadual kerja untuk tempoh 22 jam tersebut. 22 minggu tersebut. Sebab kita 44 jam kan. Okey, seterusnya pelajar akan buat lakaran. Dalam lakaran tersebut kena ada prinsip dan elemen. Pun dah belajar masa form
form 1. Okey. Seterusnya pelajar akan buat penambahbaikan kepada produk yang telah dihasilkan mengikut lakaran yang telah dibuat. Okey. Dan akhirnya terhasillah produk tersebut. Dan bila selesai produk tersebut, pelajar kena siapkan dokumentasi. So, pelajar akan dapat TP6 lah. Okey, yang terakhir adalah modul 3 iaitu peranan reka bentuk dalam perniagaan. Okey, untuk peranan reka bentuk dalam perniagaan ni pelajar kena buat pemasaran. So, apakah tipe-tipe yang perlu dicapai? Tipe 1 hingga tipe 6. Pertama, menyatakan definisi pemasaran. Kedua, tipe 2, menerangkan peranan reka bentuk dalam pemasaran. Tipe 3, merancang reka bentuk dan pemilihan media periklanan. Tipe 4, membandingkan beza jenis media dan reka bentuk periklanan. Tipe 5, merumus kaedah reka bentuk periklanan yang sesuai. Dan tipe 6, membuat reka bentuk periklanan untuk memasarkan produk yang dihasilkan. Okey, masa ni lah pelajar kena aplikasikan ilmu yang ada, kemahiran yang ada, ataupun dah biasa kot buat iklan-iklan untuk menarik pelanggan. Kan sekarang banyak orang buat jualan-jualan secara dalam talian kan. Masa ni pelajar boleh aplikasikan pelbagai media yang boleh digunakan untuk kita membuat pemasaran produk yang telah kita hasilkan. Dan biasanya yang cikgu akan suruh, apa yang telah kamu hasilkan dalam modul 2, kamu kena buat pemasarannya dalam modul yang ke-3. Okey, so ini adalah apa yang dalam DSKP. Dan ini adalah buku teks yang kita akan gunakan untuk tajuk tingkatan 3 RBT ini. Dan saya harap pelajar semua dah ada lah buku teks e-book ni. Kerana dalam proses PGPR ini, cikgu sangat bergantung dengan buku teks. Begitu yang pelajar bergantung dengan buku teks ini. Kerana apa? Cikgu akan ajar kamu apa yang ada dalam buku teks ini dengan membuat video secara live macam ni. Supaya pelajar boleh follow apa yang ada dalam buku teks tersebut. Sama macam cikgu mengajar dalam kelas. Okay, hopefully boleh download ya semua daripada bahan dalam Telegram yang cikgu telah masukkan. Okay, so seterusnya adalah kita lihat apa yang akan ada ataupun gambaran awal apa yang pelajar kena buat dalam bab 1 aplikasi teknologi. Okay, ini adalah gambar kereta mainan. Okay, kalau dulunya adalah kereta mainan yang cikgu gunakan, tapi tahun 2020 cikgu telah gunakan robot. Okay, so boleh je. Mungkin cikgu akan bagikan kepada kumpulan ataupun pelajar boleh nak buat sama ada nak gunakan kereta mainan yang ada remote control ataupun robot. Di mana dalam tajuk reka bentuk mekatronik ini pelajar akan tahu iaitu di mana reka bentuk produk atau sistem yang menggabungkan disiplin ilmu, elektrik, mekanikal, elektronik, kawalan dan pengaturcaraan. Semua dah belajar masa form 2. Elektrik dah belajar, mekanikal dah belajar, elektronik pun dah belajar, kawalan dan pengaturcaraan pun dah belajar. Itu dalam tajuk elektronik. Okey. So, seterusnya kita lihat apa yang ada dalam elemen mekatronik, iaitu elemen elektrik. Ingat, elektrik itu adalah seperti bateri, okey, wire. Seterusnya, elemen mekanikal. Banyak ya yang kita belajar, bearing, kita belajar masa form 2, gear, okay, banyak jenis-jenis gear yang kita telah belajar, okey. Okey, lepas tu sistem elektronik. Okey, nampak tak elektronik tu? Itu semuanya adalah komponen-komponen elektronik. Dan seterusnya adalah okey, sistem kawalan dan pengaturcaraan. Okey, so sekarang ini adalah elemen dalam mekatronik. Okey, seterusnya elemen mekanikal. Kalau pelajar masih ingat ya, ataupun pernah bermain dengan kereta mainan. Dalam kereta mainan mesti ada apa? Ada gear, okey. Lepas tu ada motor DC. Motor DC ni untuk dia menggerakkan roda untuk bergerak ke kiri dan ke kanan ataupun ke depan dan ke belakang. Perlu ada roda. Okey. So roda tu digerakkan oleh motor. Okey, seterusnya adalah motor DC untuk memutarkan roda. Okey. Seterusnya sekarang kita lihat. Ini dikatakan sebagai block diagram. Okey, nanti masa tajuk ni nanti cikgu akan terangkan kepada awak lah apa dia block diagram ni. So pelajar kena faham. Okey, masukan, kawalan, keluaran. Itu adalah masukan dalam bahasa Inggeris dia input, dalam kutip pun tulis input, kawalan tulis proses, keluaran adalah output. Cikgu akan terangkan secara detail dalam tajuk ni akan datang. Okey. Ini adalah gambar raja blok yang ada perubahan setelah kita buat penambahbaikan. Okey. Yang ikutkan tadi, nampak tak? Jadual kita yang tadi hanyalah
cuma bekalan yang atas saja, bekalan 3.6 volt untuk proses mikrogelombang radio. Okey, sekarang ditambah bekalan kuasa 3V untuk yang bahagian bawah. Okey, seterusnya ini adalah lakaran bahagian yang diubah suai. Okey, yang diubah suai ini adalah apa? Yang diubah suai ini adalah lakaran bahagian yang diubah sesuai di bahagian spine, ada motor, ada bateri. Okey, asalnya kita mainan biasa sahaja. Lepas tu kita jadikan dia ada spine. Apa fungsi spine tu? Itu yang kita akan buat dalam tajuk ini. Okey, bukan saja spine, macam-macam lagi boleh belajar hasil. Okey, so kita lihat ya. Ini juga kita akan datang. Ini contoh hasil kerja pelajar SAMITI pada tahun 2019 dan 2020 yang pernah cikgu simpankan untuk rujukan pelajar. Okey, contoh pelajar ni dia buat pun sama DC spine, DC berus kat depan tu, nampak tak warna hijau? DC berus. So diubah ketimbangan menjadi alat menyapu sampah dan mop lantai. Okey. Kemajuan pula pun diubah. Okey. Ini je akan ajar kamu lah. Okey, seterusnya yang ini kat depan ni DC apa pula? DC, okey, ini gambar lakaran yang telah dibuat. Okey, ini adalah gambar yang dah siap. Iaitu diletakkan ultrasonic sensor, diisikan buzzer, Arduino, bateri 9 volt. Okey, ini pun semua kita dah belajar. Masa tingkatan 2 gunakan Arduino. Pelajar juga boleh ubah menggunakan magnet code. Okey, seterusnya adalah okey, ini satu lagi contoh. Okey, pun dia menggunakan kipas rasa. Kipas digunakan spine. Okey, so mungkin kereta ini berfungsi untuk mengemuk lantai dan keringkan lantai. Okey, nampak tak? Inilah gambaran yang akan kamu buat dalam bab 1. Okey, untuk bab 2, pembangunan produk. Okay, yang cikgu kata tadi sepanjang 22 minggu. Okey, apa pelajar kena buat? Banyak ya. Ini adalah dokumen yang cikgu cakap tadi untuk pembangunan produk. Pelajar akan diberi arahan untuk membuatnya mengikut dokumen yang telah disediakan. So, pelajar kena siapkan sampai 22 minggu. Dan ini contoh aplikasi-aplikasi teknologi yang pelajar boleh pilih. Gabungkan sekurang-kurangnya 3. Iaitu, satu kita belajar vertigasi. Kita belajar fashion. Dan 2 kita belajar apa? Pembuatan, kita belajar mekanikal, kita belajar elektrik, kita belajar elektronik, kita belajar aquaponik. Betul, reka bentuk makanan dan juga reka bentuk bekas makanan. Tingkatan 3 itu reka bentuk mekatronik. So, pelajar boleh pilih lah. Pilih yang form 1, form 2 tu. Gabungkan, masukkan dalam tingkatan 3 punya projek. Okey? Boleh pilih yang mana-mana. Gabungkan. Macam mana gabungkan? Okey, nanti saya tunjuk contohnya ya. Okey, seterusnya adalah ini adalah jadual kerja tempoh menghasilkan projek tersebut. Okey, so pelajar kena ikut betul-betul jadualnya. Okey, dan ini adalah langkah-langkah kerja yang cikgu akan bekalkan kepada pelajar supaya pelajar membuat mengikut jadual yang telah ditetapkan dan juga langkah-langkah yang telah cikgu sediakan untuk pelajar. Okey, jangan risaulah, semuanya akan disusun dengan cara yang baik. Okey, seterusnya ini adalah borang kajian keperluan pelanggan. Ini masa form 2 ke form 1. Saya rasa form 1 kita dah buat kajian pelanggan kan. Okey, lepas tu ada borang-borang yang disediakan untuk pelajar mengisinya sehinggalah projek itu selesai. Okey, sekarang ini contoh ya, contoh pelajar nama dia Nazmi bin Ahmad. Okey, apa dia buat? Reka bentuk aquaponik infrared sensor. Nampak tak? Aquaponik itu kita dah belajar masa form 2. Infrared sensor. Okey, apa yang dia buat sebenarnya? Nampak tak? Dia telah menggabungkan aplikasi aquaponik, elektronik itu infrared sensor dan elektrik pump air. Okey, nampak tak? 3 gabungan. Okey, 3 gabungan. Okey. So, dalam tajuk tersebut, dalam projek yang dia rancangkan itu, okey, dia telah membuat masalah penyataan dan masalah inventif. Lepas tu menyelesaikan cost effect chain analysis pun kita dah belajar masa form 2. Okey, ataupun masa form 3 pun ada lagi dalam tajuk form 3. Nanti boleh tengok ya. Lepas tu analisis fungsi, komponen. Itu setiap komponen tu apa fungsi dia? Komponen tu pegang apa? Contohnya akuarium. Akuarium pegang ikan. Ikan
adalah objek. Aquarium memegang bekas tanaman. Bekas tanaman adalah objek. Aquarium memegang paip PVC. Begitulah seterusnya. Pelajar akan analisis setiap komponen dalam projek pelajar, itu komponen sedia ada sebelum mengubah suai projek tersebut. Okey, contohnya air saya kata apa? Bekas makanan. Bekas makanan ataupun aquarium memegang bekas sensor. Okey, so nanti pelajar akan tengoklah apa hasil dia. Okey, seterusnya buat analisis fungsi. Ini pun dah belajar masa form 2 kan? Okey, lepas tu kita buat model fungsi. Model fungsi ni pun kita dah belajar masa form 2. Yang mana pelajar dah tahu apa fungsi garis-garis yang mereka bengkok tu. Apa fungsi garis yang lurus. Tapi ada sedikit perubahan di sini, iaitu nampak tak ada bulat, ada bentuk pentagon, hexagon. Hanya ada erti sebenarnya. Masa form 3 kita akan belajar apa dia dan pelajar akan kena buatlah ikut model fungsi tingkatan 3. Seterusnya membuat lakaran. Okey, nampak tak? Pelajar ni telah membuat 3 lakaran, di mana lakaran tersebut mestilah lakaran bermaklumat, iaitu ada prinsip dan elemen dan maklumat-maklumat yang perlu ada pada setiap lakaran. Daripada lakaran ni pelajar akan pilihlah yang terbaik. Contohlah yang ini, pelajar terpilih aquarium. Okey, so aquarium aquaponik ni. Okey, so aquaponik bentuk macam ni yang dia akan hasilkan. Ni contoh je lah ya. Okey, dan jika kita masih dalam tempoh PDPR, cikgu akan pastikan pelajar menghasilkan video dalam proses menyiapkan projek tersebut pada awal sampailah projek itu siap, supaya itulah bukti menunjukkan pelajar memang buat sendiri. Okey. Okey, seterusnya ini adalah projek aquaponik yang telah dihasilkan oleh Seni Kamu pada tahun 2019. Okey. Okey. Ada projek. Kena buatlah ke projek sampai tahu berapa harga kos pengeluaran bagi seunit projek yang awak telah hasilkan. Okey, so selesai modul 2. Sekarang modul 3, iaitu reka bentuk dalam perniagaan. Untuk reka bentuk dalam perniagaan, pelajar kena buat apa? Buat iklan. Iklan ataupun cara untuk mempromosi produk yang telah awak hasilkan pada modul 2. Ini contohlah, contoh menghasilkan reka bentuk periklanan. Ada nama, ada dia punya macam-macam ciri lah, alamat, harga, apa fungsi dia. Kalau ada benda promosi-promosi, masukkan semua. Tapi ini menggunakan satu kaedah. Dia banyak kaedah yang pelajar boleh buat nanti. Okey. Tapi sebelum kita menghasilkan iklan tersebut, pelajar pun kena buat lakaran juga. Lakaran kepada iklan tersebut. Apa yang pelajar nak hasilkan. Okey. So, ni contohlah Seni Kamu pada tahun 2019 juga saya rasa. Okey. Di mana ada brand-brand dia buat aquaponik system. Yang mana ada alamat dia, ada harga dia, ada promosi dia. Nampak tak? Okey, nampak tak lot satu tempat jalan Kalabakan Tebuk Haji Harun Sabak Bendam. Nampak tak? Inilah bukti memang ini pelajar kita yang buat. So, pelajar akan buatlah iklan macam ni. Okey, bukan saja macam ni, banyak kaedah lagi. Nanti kita baca dalam tajuk modul 3 ni. Okey, so cikgu rasa untuk hari ini cikgu rasa cikgu telah selesaikan penerangan yang harap boleh membantu awak dan menarik minat awak, memberi tumpuan kepada PDPR kita ataupun PDPC akan dilaksanakan sepanjang tahun 2021 bersama saya Cikgu Hafzan. Okey, cikgu harap kamu semua memberikan kerjasama yang sebaiknya, memberikan kerjasama sepenuhnya, sebab kita buat sesuatu tu supaya kita cemerlang. Buat sehabis baik, bersungguh-sungguh. InsyaAllah cikgu sentiasa dorong awak, cikgu sentiasa akan bimbing awak. Okey, so good luck untuk tahun 2021. Okay, jumpa cikgu pada kelas akan datang pada minggu hadapan dengan tajuk yang pertama. Jadi, cikgu akan bagi satu tugasan dalam Padlet. Okey, dalam Padlet. Itu apa saja maklumat yang awak akan dapat dalam modul 1, bab 1 buku teks. Awak baca buku teks tu, cikgu akan bagi arahan tugasan dan awak akan isikan apa sahaja maklumat yang dapat dalam Padlet tersebut. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya.